InsyaAllah muka surat 38 ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin ala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, dan juga seluruh jamaah sekalian, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita dipertemukan oleh Allah pada malam ini dalam keadaan kita dikurniakan oleh Allah kekuatan. Bukan setakat kekuatan fizikal, tetapi kekuatan rohani kita, kekuatan iman. Kalau tidak ada kekuatan iman, mungkin kita tidak akan berada di masjid. Mungkin kita sedang berehat ataupun pergi di pasar-pasar, di pasar-pasar malam, ataupun mungkin kita sedang melihat rancangan televisyen. Tapi kerana kekuatan iman yang ada pada kita, yang kita wajib menunaikan hak Allah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Pada Allah ada hak tanggungjawab kita dengan Allah. Solat, ibadat-ibadat khusus. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Dan pada diri kita juga ada hak, tunaikan hak diri. Kita tidak boleh abaikan hak untuk diri kita ialah menuntut ilmu, wajib. Kalau sekiranya kita tidak tunaikan hak diri, mana kita jahil. Yang kena seksa ialah anggota kita kerana kejahilan, diazab oleh Allah. Sebab apa? Sebab tak tunaikan hak diri. Wali ahlika 'alaika haqqan. Dan ahli keluarga kita juga ada hak, tunaikan tanggungjawab untuk ahli kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli kamu daripada azab api neraka Allah. Allah tidak minta banyak, tuan-tuan. Allah minta sedikit waktu untuk Allah. Kalau malam pun kita tak mampu nak mengisi waktu untuk Allah, apatah lagi waktu siang. Bila Allah sebut qumil laila illa qalila, bangunlah kamu di waktu malam walaupun sedikit. Berapa jam kita solat, berapa jam kita duduk dalam majlis pengajian? Tak sampai sejam, tuan-tuan. Maghrib dengan isyak dekat, tak sampai sejam. Sembahyang mau dekat 10 minit. Kira-kira balik, tuan-tuan. Berapa jam kita main WhatsApp. Kita kan banyak grup. Kadang-kadang sampai kita tak terbaca lah. Ustaz, hari tu saya kenduri, Ustaz tak mari.
Saya kata, adakah? Saya hantar dalam WhatsApp. Memang pun tuan-tuan. Sekarang ni semua dalam WhatsApp, kadang kita tak ada masa kita nak tengok tu. Banyak. Kita tengok hak penting-penting. Kadang terlepas pandang. Minta maaf, kadang dalam WhatsApp ni kita kadang-kadang terlepas pandang. Kan? Berapa jam tuan-tuan? Perlu kita nak tengok, kita nak tahu apa dia maklumat. Kadang-kadang ada adik-beradik kita hantar berita-berita, kita kena tengok benda tu. Tapi kita fikirkan banyak masa kita diperuntukkan. Sampai kita nak makan nasi pun masih lagi kita duduk tengok lagi. Quran, berapa jam atau berapa minit kita membaca Al-Quran satu hari? Mungkin tuan-tuan baca satu muka surat, alhamdulillah. Mungkin separuh. Itu juga amalan-amalan lain. Dan insya-Allah tuan-tuan, dalam kitab Muhimmah ini kita akan khatamkan. Ini kan habis dah tuan-tuan. Lepas ni kita buka kitab lain lah. Khatamkan insya-Allah malam ni, ataupun mungkin ada sekali lagi. Kalau sempat malam ni kita habiskan. Kalau tak sempat kita ada satu kuliah lain pula. Dalam kitab Muhimmah, dan telah mengeluarkan oleh 2 orang syekh. Bawah tu 1, 2, 3, 4, 5 daripada bawah. Mengeluarkan oleh 2 orang syekh daripada Maimunah, bahawa sesungguhnya Maimunah memerdekakan ia akan seorang perempuan namanya Walidah, padahal tiada meminta izin akan Nabi SAW. Maka tatkala adalah hari giliran yang beredar Nabi atasnya, maka berkata, adakah engkau tahu ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah memerdekakan akan Walidah, mana hamba dia, isteri Nabi kan. Dia tak beritahu pada Rasulullah. Maka bersabda Nabi SAW, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya engkau, jikalau engkau berikan kepada segala mak muda, nescaya adalah ia lebih besar pahalanya bagi engkau. Dan telah mengeluarkan oleh Tabrani daripada Hakim 3 perkara. Barang siapa berhimpun ketiganya itu padanya, nescaya menghisapkan akan dia oleh Allah Ta'ala akan sebagai hisap yang sedikit, dan akan memasukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat. Siapa yang menghimpunkan ada 3 perkara, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala hisap dia dengan begitu mudah dan masuk syurga. Masuk syurga dengan rahmat. Maka sembah mereka itu, apa yang 3 perkara itu ya Rasulullah? Apa yang 3 perkara itu ya Rasulullah? Maka sabda, tu'ta min haramika wa tasal min qat'ika wa ta'fu an min zalamika, fa iza fa'alta zalika tadkhulul jannah. Maka berikan oleh kamu akan orang yang mengharamkan, man haramaka, yang diharamkan ia akan dikau, dan hubungkan olehmu akan orang yang memutuskan ia akan dikau, dan memaafkan olehmu daripada orang yang menzalimkan ia akan dikau. Tuan-tuan, orang yang memutuskan hubungan, mana hubungan persaudaraan, maka kita sambung, kita memaafkan orang yang melakukan zalim, dan apabila kita mengerjakan 3 perkara, kerjakan yang demikian itu, nescaya masuklah engkau akan syurga. Jadi tuan-tuan, kita akan berdepan dengan bermacam-macam watak-watak karakter di kalangan manusia yang hidup di atas muka bumi. Kadang ada yang musuh kita, ada yang disebut di sini dia membenci sebenci-bencinya, tapi kita tetap sentiasa bersabar. Kita bersabar dan kita cuba untuk memperbaiki akan hubungan kita. Jadi orang yang suka memaafkan,
orang sentiasa sabar, orang sentiasa berlapang dada di atas segala ujian Allah, maka inilah orang yang Allah masukkan dia ke syurga dengan rahmat. Baik, itu kalau kita lihat bagi mangsa-mangsa banjir lah, berlaku dekat Shah Alam, berlaku dekat Ulu Langat, tempat yang teruk lah tuan-tuan. Dengkil ada juga berlaku. Kalau tak kuat kesabaran, habis tuan-tuan. Bayangkan, ada seorang pelakon, nama dia Abby Yus. Tuan-tuan kenal kan, pelakon drama Pak Lawak. Orang yang kita tengok dia bekerja dengan, kita kata, sebagai artis. Rumah dia hanyut, hampir siap, kos keseluruhan 200,000 rumah saja. Dia buat sikit-sikit, dia berlakon dapat duit. Dan tapi kita selut dekat dia sebab dia sabar. Ketika dia wawancara bagaimana kehilangan harta, kita semua milik Allah. Kita tidak ada hak untuk halang Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa sahaja. Kita kena redha. Bahkan diri kita pun kita kena redha. Ada kata Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil bila-bila masa pun, siapa boleh halang, siapa boleh sekat. Ini tuan-tuan, kita nampak orang yang sabar, orang yang redha dengan ketentuan Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak menghendaki sesuatu, kun, jadi. Fayakun, maka jadi. Dalam satu temu ramah yang saya dapat, lihatlah. Dia kata, saya duduk Shah Alam lama dah, 30 tahun. Tak pernah berlaku banjir yang sedahsyat ini. Takat Buku Laling. Kali ini sampai naik atas bumbung. Terpaksa rangkah naik atas bumbung, tuan-tuan. Nak tunggu pasukan keselamatan. Mana ketika itu benda tak dijangka, tak bersedia. Sebab tempat yang tak biasa banjir, berlaku banjir yang dahsyat. Ulu Langat, tuan-tuan, dengan air seluk, dengan lumpur, dengan pasir, bertimbun-timbun. Adik saya bawa balik 2 hari lepas dia balik. Target 1 hari nak bersihkan 3 rumah. Dia punya grup dia lah, kumpulan dia dalam 4-5 orang ni, dia nak bersihkan 1 rumah dalam masa 1 hari 3. Sebiji pun tak siap. Dia kata daripada pagi sampai petang, sebiji rumah dengan lumpur, dengan Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita bayangkan, kita tak diuji. Kita hanya melihat orang lain diuji oleh Allah. Tentulah kita rasa simpati, kita rasa kesian. Orang pula ketiga itu pakat nak bagi bantuan, pakat bawa makanan, bawa gula, barang kering, barang basah, apa semua. Mereka tak, dah berlebih-lebih sangat dah. Kalau kata makanan basah tu pakat buang macam tu, basi lah. Kalau kata benda-benda lain tinggal. Sebab banyak orang yang datang atas dasar simpati, individu, NGO-nya pergi. Mereka hanya perlu bantuan untuk membersihkan. Bila air dah agak surut, mereka datang balik untuk bersihkan dan buang segala benda yang dah tak boleh digunakan lagi. Memang almari memang buang habis. Kan? Peti ais, apa semua habis rosak, tuan-tuan. Jadi itulah yang kita katakan bahawa Allah uji ni dalam bentuk, mungkin Allah kasih, mungkin dalam bentuk peringatan, mungkin dalam bentuk murka. Kita tak tahu, kita na'udzubillah lah. Kalau kata Allah murka tu mungkin tidaklah kot, tetapi peringatan tu mungkin. Kalau kasih tu kita bayangkan Nabi Ayub, dan kita juga mungkin pernah Allah uji kita dengan suatu benda yang kita tidak sangka-sangka. Bila kita pergi cek seperti mana biasa, doktor kata kita dah ada 3 serangkai. Macam mana darah tinggi, kolesterol ataupun kanser. Pada ketika itu, apa perasaan kita? Apa yang dapat kita bayangkan? Kita kata, aku ni tak panjang umur. Aku ni memang tak lama dah hidup. Maka kita akan stres, kita akan rasa lemah, kita akan rasa seolah hidup sudah tidak bermakna lagi. Tapi bagi orang yang sabar di atas ujian Allah, mungkin Allah kasih, Allah beri peringatan supaya kita dapat memperbaiki, dapat beramal,
sebagai persiapan, sebagai persediaan kita. Doktor kata mungkin 6 tahun, lebih kurang dalam 6 bulan lagi boleh hidup. Kan? Ada cikgu seorang, doktor kata 6 bulan, kanser kan. Dia drive kereta daripada Ipoh balik Taipei. Dalam keadaan itulah jiwa dia jadi kacau. Biasa duk melawak bergurau senda dengan staf-staf cikgu. Takat angkat tangan gitu ya. Terus masuk bilik pengetua. Sembang lama, dia keluar pun dia tak sembang nak angkat tangan. Pengetua kata dia dah pisahkan kanser dan jangka hayat 6 bulan. Ubat tuan-tuan, berkata tempat pergi. Secara moden, secara tradisional. Alhamdulillah. Walaupun jangkaan 6 bulan, lanjut lagi sampai setahun lebih. Sampai setahun lebih. Bayangkan, dalam tempoh setahun tu apa yang kita boleh buat? Itu kita akan qada balik yang mana kita tinggal solat. Kalau masih kita ada kekuatan, kita akan sembahyang sunat, kita akan mula baca Quran banyak-banyak, kita akan berzikir banyak-banyak, kita akan sedekah dengan seikhlas-ikhlasnya. Kerana kita rasa bahawa jangka hayat kita sudah tidak panjang lagi. Maka itulah peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah pasti bila kita bertaubat, Allah, Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kita bimbang ni tuan-tuan, Allah tak ada uji apa. Duk sembang, kik, puk, jatuh. Tombang. Tengah duk seronok. Tengok Maharaja Lawak. Gelak, kik, puk, tombang, mati. Di Indonesia, berapa banyak kita tengok dalam satu klip hantaran video dia. Tengah duk menari dangdut. Dah tua-tua dah tuan-tuan. Pergi naik pentas. Menari. Bersama dengan penyanyi dia. Penyanyi itu muda lagi lah. Tumbang. Mati. Ini. Sebab itu Allah uji Nabi Ayub 8 tahun. Allah cabut nyawa anak-anak dia. Satu demi satu. Sampai habis langsung. Zuriat dia tidak ada langsung. Siti Rahmah meninggalkan Nabi Ayub. Tak sanggup nak jaga Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji sampai begitu sekali. Daripada dia senang. Anak-anak pun ramai. Kemudian lepas tu isteri yang baik. Bila syaitan kata, Wahai Tuhan, Ayub ni dia taat kerana engkau beri dia macam-macam. Kerana engkau beri dia senang. Kerana engkau beri anak-anak yang baik. Cuba engkau tarik nikmat satu-satu. Allah uji Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub masih terus kekal mengingati Allah. Sedikit pun dia tidak meninggalkan amalan-amalan yang biasa dilakukan ketika dia senang. Sampailah waktu dia susah. Dia sentiasa dalam keadaan dia sakit teruk. Sakit sungguh-sungguh tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita baca kisah yang ada tokoh tambah. Yang tu kita kata berulat lah apa semua. Ambil ulat. Letak balik dekat dia punya kudis dia. Tak ada. Cuma Nabi Ayub sakit teruk. Terlantar. Nabi Ayub terlantar. Maknanya Allah uji. Yang apabila para nabi-nabi diuji oleh Allah. Sehingga Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, siapakah yang paling hebat diuji? Maka kata Nabi SAW, Al-Anbiya summa amsal wal amsal. Para nabi-nabi. Kemudian pengikut-pengikut. Kita ni di hujung-hujung tuan-tuan. Di hujung-hujung dah. Allah uji ikut kemampuan kita. Dah tak macam dulu. Antara mereka dibunuh, diseksa. Kita ni orang kata diuji dengan kesenangan. Cuma sakit-sakit sebagai peringatan. Allah uji dalam bentuk peringatan, insya-Allah. Mungkin kita buat sesuatu yang lebih baik sebagai muhasabah. Kalau dulu di Aceh, siapa yang biasa pergi tuan-tuan, memang kita sedia maklum, bumi Aceh bergolak, berperang tak habis-habis. Gerakan Aceh Merdeka dan juga ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Disebabkan tsunami, Aceh diberi kuasa otonomi. Mereka ada polis tentera mereka sendiri yang mengawal. Kita kata negara Aceh menjadi pusat, kita kata tempat di mana
pada asal dulu sebagai pusat penyebaran Islam dan kini telah menjadi semakin hebat. Masjid-masjid yang dulu kosong tuan-tuan, masjid-masjid yang tak banyak jemaah, hari ini kita pergi, kita lihat sendiri masjid banyak jemaah-jemaah pengajian setiap malam. Saya keluar daripada hotel pergi ke masjid Baitur Rahman pukul 4 pagi, 4.30 lebih kurang itu, punya ramai orang berjalan. Putih nampak tuan-tuan. Kita masuk semangat, jadi semangat tuan-tuan. Macam kita daripada hotel nak pergi Masjidil Haram pukul 3 pagi, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, kita duk ingat orang tak ramai, turun saja tengok tu dia sepanjang jalan berjalan putih. Suasana tu yang kita rasa, ya Allah, seronoknya kalau dapat duduk di Mekah, seronoknya dapat duduk di Madinah. Kalau boleh kita nak duduk selama-lamanya. Bahkan kita doa kalau kata mati pun, kalau mati di Mekah, di Madinah, kita rasa ini satu anugerah. Tonton, bayangkan setiap waktu kita sembahyang mesti ada sembahyang jenazah. Mesti, tak pernah miss. Setiap waktu sampai kita terbayang ketika mana kita melihat jenazah diusung, kita tak, mudah-mudahanlah aku yang duduk dalam keranda yang diusung. Kita bayangkan, kalau boleh aku nak duduk dalam keranda. Tapi hajat kita kan, Allah tak makbul. Kita balik semula sini, cuma kita mengharapkan agar Allah sentiasa menjaga diri kita dan menjaga iman kita, agar iman kita tidak luntur, iman kita tidak lemah. Sebab itu nak kuatkan iman, dia kena jaga ni, pengawal keselamatan ni. Tuan-tuan nak masuk pejabat, tuan-tuan nak jumpa dengan bos, nak jumpa dengan majikan, pengarah urusan, nak jumpa dengan pengetua, guru besar, dia kena berurusan dengan pengawal keselamatan dulu. Pengawal keselamatan akan tanya apa tujuan. Dia akan beri mesej kepada ketua dia, pengarah urusan, pengetua, guru besar dan sebagainya. Sebab tugasnya hanya menyampaikan. Akal ini dia mendapat ilmu. Sebab itu akal ini dia sehat kalau kita beri makan. Makan ilmu. Dan akal itu berfungsi dengan baik jika ada filter, mana dia ada penapis. Maka dia tahu ilmu yang betul dengan ilmu yang salah. Maka bila makanan itu makanan yang terbaik, makanan yang terbaik bagi akal ialah Quran dan hadis. Sebab itulah ilmu yang sebenar-benarnya. Tapi kalau diberi makan dengan ilmu yang tak betul, akal ini dapat ilmu sekular, maka dia akan beri mesej kepada hati. Maka hati akan mengarahkan anggota melakukan perkara yang tidak betul. Itu tuan-tuan. Maka sebab itu kita jaga akal kita, supaya akal kita ni yang letakkan di atas kepala, kita boleh sujud setiap waktu solat, setiap sembahyang 5 waktu kita sujud kepada Allah. Kita tak sujud kepada yang lain selain daripada Allah. Tempat yang paling rendah yang kita pijak. Kan? Itu Allah sebut banyak dalam Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun. Dan telah mengeluarkan oleh Bahari, tiada dinamakan menghubungkan keluarga itu, iaitu berbalas-balasan. Maknanya saling kunjung mengunjungi, ziarah menziarahi, berbalas-balasan maksudnya kan. Tapi hari ini tuan-tuan dah semakin banyak ditinggalkan amalan-amalan kunjung mengunjungi, ziarah menziarahi. Bahkan anak-anak kita pun kalau kita nak ajak berjalan, dia tanya pergi mana? Jalanlah rumah adik-beradik, dia tak apa nak. Tapi kalau kita nak pergi melancong, pergi tidur ke hotel dekat ada air terjun ke apa semua, jadi mereka nak ikut. Tapi atas kita kata kunjung mengunjungi dah semakin hilang, semakin longgar. Menghubungkan keluarga, iaitu apabila putus keluarganya, nescaya menghubungkan ia akan keluarganya. Maka sebab itu kita gunakan teknologi untuk menghubungkan balik silaturahim kita. Kita ada grup keluarga. Kena buat tuan-tuan. Sebab zaman sekarang, zaman IT, zaman orang dah kekurangan masa untuk
menziarahi, maka kita gunakan platform, wujudkan grup WhatsApp keluarga untuk kita saling bertanya khabar. Itu kata zaman canggih kena ikut zaman canggih. Dari segi kita kata prinsipnya ialah kita jaga hubungan kekeluargaan. Tapi dari segi kita kata mutaghayyirat lah. Apa yang berlaku zaman Nabi tak ada, berlaku sekarang. Dulu zaman Nabi tak ada IT. Zaman sekarang dah ada, kita gunakan. Tapi dia ada prinsipnya tetap, iaitu Islam menggalakkan kita menghubungkan silaturahim. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Ya'la bahawa sesungguhnya sedekah, bersedekah dan menghubungkan bagi keluarga itu menambahi Allah Ta'ala dengan keduanya itu pada umur. Makna tuan-tuan, maksudnya ialah usia kita ini dilimpahi dengan keberkatan, barakah umur usia. Seolah umur kita ni panjang. Sebab pahala kita begitu banyak. Sebab itu Nabi ni tuan-tuan, dia doa. Dia minta sebab dia tahu bila umur panjang mungkin banyak dosa sebagaimana umat yang terdahulu. Maka Nabi doa minta agar umat Muhammad ini jangan panjang sangat, sedang-sedang, supaya nanti tak banyak akan disoal. Nanti dihisap, yaumul hisab, jadi sukar nak berhadapan dengan mahkamah Rabbul Jalil. Maka kata Nabi 60 ke 70 tahun. Andai kata ada yang melebihi usia 70 tahun, itu subsidi Allah beri lebih lagi sikit, supaya dia dapat kumpul lagi pahala, supaya dia rasa dia ada peluang lagi untuk menambahkan lagi ganjaran-ganjaran yang disediakan oleh Allah. Bagi orang yang sedar lah, bagi orang yang tak sedar, dia tetap macam tu tuan-tuan, tetap dia lalai leka, tak pergi masjid. Tuan-tuan buka kitab hadis penawar bagi hati. Dalam kitab itu ada sebut berhati-hatilah dengan usia 60 tahun. Tuan-tuan baca hadis Nabi ni, Allah Subhanahu Wa Taala tak mempedulikan. Orang yang dalam usia 60 tahun masih lagi tidak berjinak dengan agama, 60 tahun masih lagi tidak menjejakkan kaki ke masjid, tak nak solat berjamaah, maka Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan. Rugilah tuan-tuan. Kita bayangkan kalau usia kita 60 tahun, ada 3 tahun lagi. Adakah tempoh 3 tahun itu tempoh yang panjang? Kalau kata disuratkanlah 63 tahun. Pasal apa 63 tahun? Kita ambil usia Nabi. Nabi wafat usia 63 tahun. Maka sudah pasti kita tidak akan melepaskan masa terbuang begitu sahaja. Maka sebab itu Allah tambah pahala, bukan sikit. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kita sebagai ketua satu syarikat, kita temu duga, kita ambil semua, orang tua ke orang muda ke OQ kita ambil. Hak muda kita letak dekat tempat yang sesuai untuk dia. Hak tua pun kita letak di tempat sesuai dengan kemampuan. Hak OQ. Gaji kita bagi tak sama. Yang muda sebab dia mengeluarkan banyak produk, kerana dia masih kuat bertenaga, kita bagi gaji lebih. Mungkin 3,000. Ni orang tua ni, bagilah 1,800 sebab dia tua, tak larat. Slow. Hak muda OQ kita bagi lebih kurang lah. Kita kata dalam mungkin 1,000 lebih sikit. Pasal apa bagi tak sama? Sebab kita kira perniagaan, kita berniaga. Orang muda dia banyak mengeluarkan produk dengan tenaga mereka yang masih kuat. Dalam kita beribadah ni tuan-tuan, orang tua yang uzur, sujud pun tak sampai ke lantai, sujud atas angin, dah jadi mazhab kerusi. Dengan orang muda yang start takbiratul ihram, berdiri tegak sampailah tahiyat akhir, sampai dia salam, sembahyang dia sempurna,
Tiba-tiba pahala orang tua tidak dapat lebih. Kita kata pasal pula Allah bagi orang tua yang uzur, yang sembahyang pun tak sempurna, sujud pun tak sampai ke bawah, sujud atas angin ya. Pasal apa lebih? Kerana Allah bersifat rahmat, memberi sesuatu kerana belas kasihan. Walaupun dalam keadaan uzur, walaupun dalam keadaan tak larat, walaupun dalam keadaan tua, masih juga sanggup berjemaah di masjid sembahyang. Tak pernah, kecuali dia sakit teruk. Pak Mai kita ni hebat sungguh dia. Mata kabun, mai juga tu. Duduk atas kursi sembahyang. Nanti balik, nanti subuh datang lagi. Tuan-tuan bayangkan, ada riwayat walaupun agak lemah dah, ada riwayat sebut sampai syaitan pun selut. Orang tua yang pergi jatuh dalam lubang, dia tak sedar, 3 kali jatuh. Lalu syaitan pun angkat orang tua tadi, bawa pergi masjid. Sampai dekat tangga masjid, orang tua tadi kata, dah iqamat, jom kita sembahyang. Saya tak boleh sembahyang. Pasal apa tak boleh sembahyang? Kamu dah tolong saya, kamu dah pimpin saya, bawa sampai ke masjid, kamu suruh saya sembahyang. Dia kata, aku syaitan. Rupanya ada syaitan baik, tuan-tuan. Kita duk ingat, ni syaitan ni semua jahat. Syaitan baik, ada. Tolong pimpin sampai ke masjid. Lalu kata orang tua tadi, yang hang tolong aku ni pasal apa? Hang tu syaitan. Suruh aku sembahyang pula tu. Dia kata, kali pertama kamu datang, hai orang tua. Kamu datang, kamu jatuhkan, masuk lubang. Habis kotor pakaian kau. Mau balik? Aku ingat kamu tak datang lah. Rupanya datang lagi. Datang lagi untuk kali kedua. Kali pertama kau jatuh itu, Allah dah ampunkan dosa kamu. Kita ni andai kata terjatuhlah, naik motor ke naik basikal, jatuh. Nak datang masjid, Allah ampunlah dosa kita. Kerana kesungguhan, mujahadah dan muqabadah, maka Allah ampunlah dosa kita. Aku tahu, kata syaitan, aku pernah duduk kat syurga. Lalu kali kedua, engkau jatuh lagi. Datang, jatuh lagi. Ketika itu aku biar. Rupanya Allah ampun ahli kamu. Isteri, anak-anak yang mungkin tak dapat bersama-sama, Allah ampun. Ini dah melibatkan dosa orang lain. Kali ketiga aku tak boleh biar, aku pernah angkat, nak jatuh aku angkatlah, buat cepat-cepat. Kalau tidak, satu karya tu. Kerana amalan kamu, kerana perbuatan kamu, kerana kesungguhan kamu, kerana keikhlasan kamu, semua satu kampung itu kamu diampunkan dosa. Macam kita. Andai kata masjid kita tidak ada jamaah, kenalah satu waktu tak tahu dengan imam pun tak datang, Bilal pun terpeleot, semua pakat tak datang, tak ada solat jemaah, semua berdosa. Kan solat jemaah fardu kifayah kan? Bila kita ada hidupkan jemaah, orang yang tak datang tu Allah ampun dosa. Kerana kita sudah menghidupkan solat jemaah di masjid. Baik itu mutakhir ini, bila Allah uji dengan musibah Covid ni, saya bimbang. Tak tahulah ustaz-ustaz lain, tapi saya sebab kadang-kadang hari Jumaat orang telefon, ustaz boleh tak baca khutbah jemputan? Saya kata tak apalah, insya-Allah. Baru-baru ni saya pergi dekat Al-Samara, daripada rumah pergi, lalu tengok dekat nak masuk waktu Jumaat dah, tuan-tuan. Tinggal pun minit je lagi, orang dah masih lagi penuh dekat kedai makan, penuh dekat kedai-kedai mamak. Saya kata, kurang-kurangnya kita kena menjaga kemuliaan hari Jumaat. Kalau kata dekat-dekat waktu nak masuk waktu tu, biarlah kita di rumah lah. Kalau tak pergi semayang pun kita masih anggap sedangkan arahan sudah dikeluarkan, boleh solat Jumaat mengikut kapasiti masjid. Bahkan surau juga diberi izin untuk diri Jumaat. Tapi kita lihat, tak tahulah masjid ni yang saya pergi tu, surau separuh, belakang kosong. Saya takut trend yang ada ini menyebabkan kita selesa dah sembahyang kat rumah. Kita rasa Jumaat tu tak penting. Kalau ikut murka Allah kepada ashabul sabti,
yang tuan-tuan baca dalam Al-Quran. Satu penduduk yang duduk dekat pinggir laut di zaman Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa dah memberi peringatan supaya pada hari Sabtu tidak ada sebarang aktiviti. Pada hari Sabtu mesti beribadat sepenuh. Bayangkan, ini syariat Nabi Musa AS. Begitu beratnya syariat Nabi Musa. Sepanjang hari tak boleh melakukan apa-apa aktiviti, melainkan hanya beribadat saja. Tiba-tiba tuan-tuan, pada hari Sabtu itulah ikan-ikan masuk dekat selat. Ikan hak besar-besar, XL, XXL, masuk kat selat tu. Mana tahan tuan-tuan. Jadi terpecah kepada 3. Pecah kepada 3. Satu golongan memang dia taat betul sepanjang waktu dia ibadat, sepanjang hari. Satu golongan dia engkar terus. Dia kata tak boleh, ini rezeki kita mesti tangkap. Dia tangkap. Golongan ketiga dia cerdik. Dia kata kita tahan belat ikan tadi. Dia masuk kat selat, dia tak boleh keluar, dia akan terkurung. Hari Ahad kita tangkap. Nanti kalau disoal, kenapa kamu? Saya tak tangkap hari Sabtu, saya tangkap hari Ahad. Hari Ahad bukan hari ibadat, tapi dia dah buat sekatan. Sehingga kan rasa bimbang bila Nabi Musa beri amaran bahawa Allah turunkan azab, lalu mereka buat tembok. Buat tembok memisahkan antara 3 golongan ini, yang akhirnya kita lihat Allah sebut dalam Quran, kunu qiradatan khashi'in. Jadi mereka kera-kera yang hina. Yang selamat hanya satu golongan tadi, golongan yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 2 golongan lagi, Allah tukarkan wajah mereka menjadi wajah beruk, wajah monyet. Maka spesies monyet ini, yang ashab Sabtu ini, hidup selama sebulan, lepas itu mati habis. Itu murka Allah. Sedangkan hari Jumaat Allah Subhanahu wa taala beri waktu zuhur sahaja, hanya berapa minit saja. Itu pun orang pakat keluar. Seolah-olah tak mempedulikan kemuliaan hari Jumaat. Saya rasa bimbang, saya tak tahu orang lain. Saya rasa bimbang, saya takut Allah turunkan musibah, walaupun Allah tak hancurkan macam umat terdahulu, sebab kiamat dah hampir. Sebab itu Allah tunggu kiamat terus, tapi Allah turunkan musibah. Macam kita lihat apa yang berlaku di kota Palu, yang mengorbankan banyak jiwa disebabkan kerana mereka buat pemujaan pantai. Mereka masih mengekalkan amalan syirik dengan mereka memuja pantai. Sedangkan diberi peringatan oleh para asatizah, oleh para ulama, jangan tinggalkan amalan syirik. Dah, mereka masih percaya dengan khurafat. Tidak cukup takat itu tuan-tuan, mereka melagukan Quran mengikut lagu-lagu daerah, bukan lagu-lagu Quran. Bayati, Hijaz, Nahwan, Fiqh. Dia ikut Quran, dilagukan dengan bahasa Batak, dilagukan dengan bahasa Jawa. Ikut seolah macam nak mempermain-mainkan Quran, yang akhirnya Allah turunkan satu musibah yang amat dahsyat. Saya ingat berlaku dekat satu tempat lagi, bagaimana satu keluarga guru mengaji Quran diusir daripada rumah wakaf. Dia ada pondok, sana sebut pesantren, dekat dengan Gunung Sameru. Bukan Mahameru, dekat Jogja, Sameru, satu gunung berapi. Apabila meninggal orang yang mewakafkan tempat tersebut, maka dia beri izin kepada guru mengaji duduk dekat pondok tadi sebelum dia mati. Dia berserah kepada rupanya orang lain nak tempat tu. 40 orang halau dah keluar. 40 orang usir guru mengaji, guru Quran ni. Satu keluarga keluar daripada kawasan wakaf pesantren pondok. Selang beberapa hari tuan-tuan, tanah longsor, gempa meletusnya gunung Sameru menyebabkan habis mati. Termasuk 40 orang mati habis. Itu kita kata dalam bentuk Allah balas cash.
Bila kita buat zalim, orang yang kena zalim bila doa tuan-tuan, maka doa dia tidak ada hijab. Ini Nabi sebut, Nabi kata orang yang kena zalim ni bila dia doa, doa dia mustajab. Maka sebab itu tuan-tuan telah berkata oleh Dhahak pada mentafsirkan firman Allah Ta'ala, yamhullah ma yasha'u wa yusbit. Maka berkata ia bahawa sesungguhnya seorang lelaki sesungguhnya menghubungkan ia akan kaum keluarganya, padahal tiada tinggal ia daripada umurnya itu melainkan 3 hari sahaja. Maka melanjutkan Allah Ta'ala pada umur itu 30 tahun. Ini pun berlaku juga. Allah panjangkan umur kita, tiba jadi sehat balik. Dah sakit teruk dah tuan-tuan. Orang mari pun tengok, Allah, Pak Mud kita ni rasa tak ada harapan dah. Dalam hati lah, dalam hati. Sembang dengan kawan, macam mana ni? Kita punya ahli masjid kita ni. Rasa macam tak ada harapan dah. Allah panjangkan umur lagi. 30-70 tahun. Walaupun hanya 3 hari sahaja dijangka. Dan bahawa sesungguhnya seorang lelaki sesungguhnya telah memutuskan ia akan keluarganya, padahal bahawa sesungguhnya tinggal lagi umurnya 30 tahun, maka disingkatkan oleh Ta'ala kepada 3 hari sahaja. Ini kata penulis kitab. Dan diceritakan orang bahawa sesungguhnya malaikat maut mengkhabarkan akan Nabi Daud alaihi salam mengambil nyawa seseorang lelaki kemudian daripada 6 hari. Maka tak kala adalah ia kemudian daripada masa yang berapa lamanya mendapat oleh Nabi Allah Daud akan laki-laki yang tersebut itu hidup. Maka bertanya ia kepada malaikat maut bahawa sesungguhnya ia tak kala keluar ia daripada engkau, menghubungkan ia akan keluarganya yang telah memutuskan ia akan dia. Maka memanjangkan Allah Subhanahu Wa Taala pada umurnya 20 tahun. Ini berlaku menurut riwayat dengan izin Allah. Walaupun telah tersurat dia mati, tapi kerana menghubungkan silaturahim, maka dipanjangkan lagi umur. Maka kata Anas radhiyallahu anhu, 3 kaum dalam naungan Arash. Ada 3 golongan dalam naungan Arash pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang menghubung dengan keluarganya lagi, dilanjutkan umurnya dan lagi diluaskan akan rezekinya. Sentiasa kita berhubungan dengan ahli keluarga kita yang dah semakin jauh. Yang kedua, perempuan yang telah mati suaminya, maka ditinggalkan seorang anak yatim, maka melihara ia daripada kejahatan mereka sehingga dikayakan Allah Ta'ala, atau hingga dimatikan ia yang terpaksa menjaga anak yatim. Dia terpaksa menerima satu kita kata ujian di atas kematian suami, maka dia tetap menjaga dengan begitu baik, maka dikayakan oleh Allah SWT. Ataupun mungkin dimatikan dalam keadaan diberikan balasan yang setimpal di atas penat lelah menjaga akan anak yatim. Bukan senang anak yatim tuan-tuan yang kehilangan kasih sayang seorang bapa. Baik, itu dalam Quran Allah sebut siapa yang mendustakan agama. Allah beritahu pendusta agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tidak kamu melihat orang yang mendustakan agama? Allah sebut dalam Quran. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Dan tidak mempedulikan akan anak-anak yatim. Tidak mempedulikan anak-anak yatim. Walaupun mungkin anak yatim ni kadang-kadang dihilang kasih sayang, dia agak nakal. Saya berdepan dengan banyak kerenah pelajar tuan-tuan. 30 tahun. Saya berbuat nakal sangat budak ni tahu. Dia ketegak tuan-tuan. Kerja tak nak buat gitu. Siasat punya siasat. Rupanya dia anak yatim. Anak yatim tuan. Jadi kita kena sabar betul. Berdepan dengan anak-anak yatim ni, kadang-kadang mereka ni agak itulah, agak agresif kan. Sebab bapak tak ada. Dia ni. Dan yang ketiga, lelaki yang berbuat makanan, maka dipanggilkan kepada makanan itu segala anak yatim dan segala orang miskin. Ini dia tuan-tuan. Wala yaquddu ala ta'amil miskin.
Orang yang mendustakan agama ini ialah orang yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, yang dia tahu di tempat kediaman dia ada orang miskin yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kadang-kadang awal-awal pagi pergi cari dekat tong-tong sampah. Tuan-tuan pergi dekat pasar Kemunting tu. Dia kata pasal apa berselerak barang. Rupanya dalam tu yang tong tu ada 3-4 orang duduk selongkar nak cari apa benda untuk boleh jual. Saya tengok, oh rupanya ada orang dalam tu. Dia buang kat luar mana yang benda-benda tu. Itu yang MPT pasang kamera apa, macam CCTV lah kan. Sebab barang tu berselerak dekat luar. Dia kena denda. Kena saman tuan-tuan. Jadi maknanya mereka ni pun kadang-kadang dia kerana nak cari benda tu kerana dia lempak kat luar tuan-tuan. Hilap jugalah kan. Tapi kita tengok bagaimana mereka sanggup masuk tempat yang busuk, tempat yang Allahu Akbar. Kita tengok kan, orang miskin. Sebab itu tuan-tuan, maka kita kena sentiasa menolong orang-orang miskin yang dalam keadaan mereka mungkin tidak ada kemampuan. Hari apa saya pergi dekat bank Islam nak bayar lah, kita ada nak bayar dekat kita ada tempah satu benda, kita nak bayar melalui bank lah, masuk di ada seorang tu dia nak cek apa dia punya duit bantuan apa, Allah Alam lah, kuku ada masuk lagi. Saya tengok tak ada, cek tak masuk lagi. Menung dia tak reti, dia minta tolong, mereka boleh tolong tak nak cek ni kuku dia masuk dah, kuku dia memang kosong, tak ada apa. Tengok riak muka dia sedih tuan-tuan. Mungkin hari ni dia tak tahu nak makan apa, duit tak ada. Dan dia cakap, tunggu tak, jangan balik ni. Masuk dalam kereta, bagi dia duit. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Orang yang betul-betul kita susah, kita bagi dia akan keluar satu perasaan lain. Kalau orang tu dia senang, walaupun kita nampak dia susah, dia berasa macam dia senang. Dia ambil tu macam dia tak ada perasaan. Kita bagi anak apa ni, okey, terima kasih. Takat tu. Okey, takat tu saja. Tapi bila sebut ya Allah, alhamdulillah, syukur. Wallahu alam tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita habislah kitab ni tuan-tuan. Saya akan bawa kitab lain lah. Akan datang nanti kita pakai kitab lain. Insya-Allah nanti saya tengoklah kitab yang sesuai. Mudah-mudahan tak bertembunglah dengan tuan-tuan guru yang menggunakan kitab yang mungkin. Kalau bertembung pun kita kena cari juga kitab yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah membuka pintu keberkatan kepada kita, pintu rahmat dan keberkatan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah kita tangguhkan dengan tasbih kifarah pada surat As.